Yan Feng, beri Wang Shen satu peluang lagi. Angkok barani dulu. Harga boleh runding. RM1.20 sebiji pun boleh. Kosongkan gudang tu dulu untuk saya. Kalau tak angkut juga, buah kat sana memang akan rosak semua. Kenapa tak buat dari tadi? Siapa sangka, tahun ni cuaca boleh berubah sekelip mata. Plafon kata potong pesanan, terus potong. Harga sebiji berubah tiap hari. Saya dah cakap dengan korang 3 hari lepas. Pesanan akan dipotong. Tertingkap jualan nak tutup. Saya dah bagi harga awal-awal. Korang cakap saya nak cut margin. Korang nak tunggu harga tinggi. Tapi takkan terus lupa budi lama? Budi lama? Bila saya bagi harga istimewa, korang anggap saya macam kena tipu. Sekarang barang dah terpacak kat tangan. Baru teringat budi lama. Encik Yan, lori-lori kat gudang zon selatan tu kena jalan. Yan Feng, tolonglah. Dulu nak jual korang tak nak jual. Sekarang minta tolong pada saya. Saya pun tak boleh terima stok tu. Encik Yan, Jabatan Meteorologi baru je keluarkan amaran jingga. 5 hari berturut-turut akan ada salji lebat. Dijangka suhu turun sampai negatif 15 darjah Celsius. Di Kampung Qingyan, malam ni jalan lagi susah nak lalu. Tingkap masa terazi ni cuma 2-3 hari je. Lepas ni pesanan pembelian pukal mesti dihentikan. Kalau suhu tiba-tiba jatuh, buah yang tersusun bawah terbuka dulu yang akan rosak. Keesokan hari bila suhu naik balik, terus jadi black hat, satu pun tak leh jual. Kalau lagi kena salji tutup jalan pula. Pihak pasar raya tekan harga. Kumpulan apple bintang sini terus boleh jadi pasir. Orang muda kat Kampung Qingyan tu, semua barang kat tangan mereka tertekan habis. Terutama kat halaman Lauli dengan Wang Shen, mereka yang paling banyak tertekan. Jadi hari ni mesti bagi tahu konje. Kereta yang nak masuk kampung petang ni, kenderaan berpendingin tu. Jangan hantar dulu. Bawa sekali tunai dan kontrak. Siapa sanggup muat malam ni? Aku bayar malam ni juga. Kakak, aku akan ke Kampung Qingyan sekali. Nak panggil pemandu standby awal tak? Panggil siap-siap. Panggil. Tapi aku cakap dulu yang terus terang. Untuk muatan hari ni, kalau mereka masih nak naik harga tunggu harga. Aku satu kota pun tak sentuh. Kalau mereka betul-betul tak nak jual. Kita nanti macam mana nak tampung jumlah untuk tutup pesanan besar? Orang Kampung Qingyan ni urusan dengan orang kenal. Urusan kenal ni memang paling leceh. Selalu ada yang rasa kau patut untung kurang. Malah rasa kau tak patut untung langsung. Tapi tahun ni dorang semua harap Encik Yan boleh ambil baki stok ni. Harap pada saya tu satu hal. Tapi percaya atau tak, itu hal lain. Hari ni saya pergi. Sebab nak bagi peluang terazi je. Stok dah tersimpan sampai tahap ni. Dorang masih nak tahan harga. Ni bukan namanya berniaga. Ni dah macam cari nahas. Kenapa Sir Feng datang sendiri hari ni? Lauli, jual dulu bay ni lah. Kenapa tergesa-gesa sangat? Awal pagi suhu turun, sampai bawah negatif 15 darjah Celsius. Kalau beg bintang sini tak masuk gudang berpendingin segera, Nanti bahagian dalam cepat daging hitam. buah pun jadi lembek. Bila tempoh singkat tu habis, pesanan dari pusat beli belah pun tutup. Harga memang akan jatuh mendadak. Kenapa? Encik yang datang lagi nak burung awal-awal. Hari ni bagi harga berapa? Masih ikut harga yang bincang semalam. Kota hadiah premium, 1,5. Stok longgok ikut saiz buah, 1,1 sampai 1,3. Bayar tunai serta-merta. Malam ni terus naik lori. Siapa siap awal, saya angkut dulu. Betul ke serius macam yang Sir Feng cakap tu? Bukan setakat bahaya, dah sampai depan pintu dah. Sekarang korang tengok buah masih merah. Sebab belum beku sepenuhnya. Bila dah beku dan cair balik, bahagian hitam dalam tu merosakkan lebih teruk dari biasa. Tapi kalau lepas ni harga naik balik macam mana? Lagipun dah nak hujung tahun. Semua buah sekarang naik harga. Syarat untuk naik harga ialah buah awak kena elok lagi nak laku. Kalau isi buah mula jadi hitam, daging buah mula lembek, orang pun takkan nak letak gambar sampel pun. Tapi takkan beberapa hari terus rosak kot? Awak tanam apple bertahun-tahun. Bukan pertama kali hadap hujung tahun. Awak lagi tahu dari sesiapa pun. Untuk barang perayaan, yang penting rupa dan timing. Bukan siapa paling kuat menjerit. Kereta Lauli dekat tepi kampung. Anggukan kepala, sekarang boleh mula muatkan. Okey, kalau macam tu biar saya mula dulu. Aku ingat siapa pula yang pandai menakutkan orang. Rupanya Yan Feng. Macam mana hari ni nak ambil kesempatan bila orang panik? Ambil barang semua murah saja. Saya datang hari ni nak tolong mereka hentikan rugi. Bukan datang nak dengar awak berlakon. Cakap hentikan rugi itu senanglah di mulut. Tapi bila ditanya, bukankah sebenarnya awak nak ambil murah dulu juga? Tengok ni semut. Semalam saya siaran langsung jual bintang zin. Pakej 5 kati jual 9.90 Rm. Nampak tak? 39.90 Rm. Tukar jadi kira-kira 8 Rm sekilo dah.
Yan Feng tawarkan awak 1.50 RM sebiji. Tengah hari nanti boleh jual sampai tinggi macam tu. Tapi kiraan duit bukan macam tu buatnya. Kotak, penghantaran, zidmat lepas jual, platform semua kena kira. Nak kutip sikit, mana ada yang percuma? Nak kira macam mana lagi? Bukan hak ha, Yan Feng. Dah makan beza harga sampai macam ni? Saya dapat duit dari gudang berpendingin dan saluran. Siapa yang buat proses pengkilasan dan masukkan stok? Rantaian sejok untuk kurangkan kerosakan. Yang buat tu, dialah patut dapat duit. Berapa sebenarnya keuntungan kau pejen? Saya buat bisnes. Bukan kerja kebajikan. Tapi apa yang saya dapat? Itu pesanan yang saya cari sendiri. Bukan dapat percuma. Duit kamu semua. Dia sendiri pun akui. Kita semua susah payah jaga stok hak kebun. Dia tukar cakap terus ambil bahagian besar. Saya dah kata kenapa dia hari ni jadi tergesa-gesa. Ternyata dia takut orang lain dapat duit. Kalau kau rasa duit ni senang sangat nak dapat, kau ambil alih kerja ni, cuba buatlah. Kalau aku ambil je. Saya boleh urus siaran langsung. Idagang dan pesanan satu bandar. Kalau kamu percaya barang ni, saya tolong jualkan untuk kamu. Saya charge 0.2 yuan setiap jen sahaja sebagai yuran servis. Hanya 0.2 yuan je. Bukankah itu lebih baik daripada bagi Yan Feng makan beza harga? Itu memang barang kita sendiri. Macam mana boleh bagi orang lain ambil bahagian utama? Sir Feng. Kalau tak, biar barang saya ni tunggu dulu, tengok dulu. Oh Che, kamu tunggu dulu. Kenapa Encik Yan nampak tak gembira? Saya gembira atau tidak tak penting. Yang penting ialah harga hari ini. Hanya untuk hari ini saja. Nak menekukkan siapa? Tanpakah, Yan Feng, kita tak boleh jual macam ni. Bukan tak boleh jual. Tapi bila korang nak balik semula, harganya dah bukan macam ni lagi. Kawan-kawan, 1 minit. Sekarang kita kejar jualan. Jom. Kakak Feng, pemandu tanya nak masuk tapak muat sekarang ke? Lauli belum bagi isyarat lagi. Jangan muat. Pusing arah ke daerah sebelah, ke Lauchin. Ambil semua stok dia. Tapi kita dah tanda tangan pesanan dengan pasar raya. Masih kurang 50 tan. Daerah sebelah tak boleh tutup kekurangan besar macam ni. Kekurangan boleh diisi dengan duit. Tapi peraturan tak boleh dilanggar. Buah dari kampung ni. Hari ini tak satu kati pun boleh keluar. Warga kampung, saya baru bercakap dengan beberapa hos besar di Shanghai. Dah berhubung. Asalkan bintang Shin dari kampung Qingyan, harga per kati tambah RM1 lagi. Tolak yuran servis saya. Kurang setiap kati. Paling kurang dapat lebih RM5 berbanding Yan Feng. RM5. Lauli. Kalau 50 tan tu semua jual melalui siaran langsung. Bukankah kita dapat lebih 200,000 RM lebih kurang? Angkam Li, apalagi nak ragu? Kereta Yan Feng belum jabul lagi. Dia sedang tunggu kamu balik minta dia lagi. Kita mesti bagi dia nampak jelas. Siapa sebenarnya tuan tanah sini? Betul, tak jual. Keluarkan semua barang Yan Feng dari tentu. Encik Yan, jangan dulu pergi. Letakkan balik sampel buah yang dia ambil tadi. Wang Shen, sampel itu, Abang Feng bayar sendiri. Surat niat kontrak tulis jelas semua. Itu untuk bagi supermarket buat contoh. Surat niat apa? Itu cuma sehelai kertas kosong je. Lauli, buat keputusan elok-elok. Bawa le kotak ni balik. Silaturahim kita sebelum ni kira tamatlah. Sir Feng bukan tak ada perasaan. Cuma harga kau memang menindas orang. Cik Jo boleh tolong kita kaya. Kita tak boleh tunggu 1.50 RMJ. Nak mati kelaparan? Encik Yan, buah ni, balik ke bawah balik makan sendiri je. Kampung Qingyan tak perlukan harga berteman macam ni. Kau kata itu cuma beza harga. Sebenarnya itu bayaran keselamatan untuk hidup kami. Ha, jangan duduk mengaji kat sini. Kita nak duit tunai sekarang. Duit kita nak cari. Kontrata kami akui lagi. Abang Feng, kita dah labur dalam kampung ni. Kos pembungkusan dan bayaran pendahuluan belum pun dipulangkan lagi. Tak payah lagi, Lauli, letakkan saja di sini. Mulai hari ini, buah dari kampung Qingyan. Sama ada dah hitam atau dah rosak. Saya, Yan Feng, tak akan beri harga jaminan lagi. Biarpun korang merayu sampai ke pintu saya tak sentuh 1 sen pun. Zila betul orang-orang ni. Untung cuma 5 yuan je. Jaman pun langsung tak ada kenderaan berpendingin.
Kalau dia tak tempah, dia nak hantar guna apa? Dia tak perlu hantar barang. Dia cuma perlukan panas dan trafik siaran langsung. Yang selebihnya, biar buah Lau Li dan orang-orang kampung yang tanggung. Saya ambil semua barang Lau Chin dari daerah Lin. 1.7 yuan. Saya tanda tangan sekarang. Malam ini semua kenderaan berpendingin akan masuk ke tapap. Korang semua, tengok bintang Zin, dihantar terus dari kawasan pengeluar. Langkah berantari yang hisap darah. 5 Jan 39.9 RM termasuk pos. Kalau terlepas malam ni, jalan ditutup link di atas. Dah laku 3,000 sampai 5,000. Wang Shen, cepat sikit. Gerak laju, tangan dan kaki semua licin sikit. Kalau perlu berjaga semalaman pun, kita mesti hantar batch ni. Cik Jao, kotak ni terlalu nipis. Langsung tak ada sarung busa atau jaring pelindung. Epal dalam tu bergoyang-goyang. Boleh jadi macam tu ke? Nak tambah satu jaring pelindung cuma 0.01 yuan. Upah pasang jaring lagi 0.02 yuan. Itu bukan kos utama. Kotak hadiah 5 lapis yang ditambah tebal tu. Satu kotak berat berapa? Jaring pelindung tu pula berat berapa? Tak berat sangat. Cuma 1-2 liang je. Itu pun kira tak berat. Satu liang ialah 5 kilogram. Sekotak ni ada 5 jen buah termasuk kotak. Tepat. Tepat pada garisan berat pertama kuriza 2.5 kilogram. Kau tambah satu sarung jaring. Untuk satu pesanan ni, kena charge tambahan berat sebanyak 3 yuan. Malam ni 5,000 pesanan. Kos penghantaran 15,000 yuan ke yang kena tanggung. Dorang ni mana tahu apa. Kulit epal lagi tebal dari kertas. Kalau bergesil pun boleh rosak. Cepat pergi kemas. Jangan lambakan jauh man-man bayar kita. Lau Li, pita pelekat dah tak lekat. Kotak ni terlalu sejuk. Gam tak melekat kuat. Panas dengan api sampai melekat. 2 dapur arang diletak depan kotak untuk dipanaskan. Buah Lau Li dah mula berpeluh. Kalau ditutup dalam kotak nanti jadi lembab dan rosak. Nak buat apa tu? Cepat tutup mulut kotak. Jauh man-man kata. Sistem platform dah kejar suruh hantar barang. Lambat 1 minit pun mereka akan tolak duit. Kontrak encik yang dengan Lau Chin di daerah Lin. Aku pergi 2 kali baru berjaya dapatkan persetujuan. Harga 7 yuan sebiji. Dia kata apa? Lau Chin kata, kita minta keluar dari gudang berpendingin. Dan kotak hadiah 5 lapis tahan lembab. Kosnya terlalu tinggi. Dia cakap kampung Qingyan sebelah. Dia berguna kotak nipis yang berharga beberapa senjai. Tanyalah kita buat-buat salah ke? Susah dia juga. Barang dari daerah Lin. Saya nak yang betul-betul selamat. Beritahu Lau Chin. Saya akan tanggung kos pembungkusan. Tapi kumpulan ni mesti guna Zhongfeng Cold Transport. Suhu sebelum masuk gudang tak boleh lebih dari 4 darjah. Kampung Qingyan sana, dah huru-hara. Jal man-man jual 6,000 pesanan dalam sejam. Lau Li dengan geng dia sebab nak siapkan kerja cepat. Bakar dapur dalam kemah. Nampak buah tu? Permukaannya penuh wak air. Ni kira salah sendiri. Esok pagi suhu jatuh bawah 15 darjah. Buah dalam kotak 1 lapis ni, mula-mula akan beku jadi bongkah ais. Lepas masuk pusat transit di bandar wilayah, cuaca siang kembali hangat. Bila ais cair, penyakit belikat akan meletup. Kadar pemulangan, dianggarkan akan sampai lebih 70%. Jal man-man mesti gila nanti. Dia nak jadi gila ke tidak bukan urusan saya. Telefon Lau Wang di kilang pembungkusan daerah. Encik yang dengar malam ni ada arahan apa? Pengurus Wang. Dalam gudang tu ada stok kotak dengan lapisan aluminium. Kotak hadiah Mirah Jas untuk Red Fuji, 5 lapis yang ditambah tebal. Sekarang tinggal berapa banyak? Kira-kira 80,000 silah. Semua tu dulu stok untuk musim perayaan tahun. Belum ada yang confirm. Saya ambil semua. Saya suruh kewangan pindah semua duit sekarang. Encik yang tavi. Lau Li dari kampung Qingyan masih tanya dalam grup. Esok petang, mungkin kena angkut 1 kumpulan kotak tebal untuk kejemasan. Itu pesanan besar. Dia bayar tunai ke? Duit sampai dalam 5 minit di pihak saya. Untuk 80,000 set kotak, bayaran tepat tanpa kurang. Jual kad dia. Itu untuk penghantaran gantian selepas jualan. Bel kerugian yang rosak bila nak diselesaikan? Kau tak pasti.
Handshake yang memang cepat buat keputusan. Siapa bagi dua dulu? Kota tu jadi milik siapa yang bayar? Encik Yan, kita ambil 80,000 sekotak kosong ni. Nak buat apa? Kosimpanan sehari je dah banyak. Kotak ni terus hantarkan ke daerah Lin. Beritahu Lau Chin. Saya mahu tiada ruang untuk silap. Apple mesti guna Zhong Feng Cold Transport. Suhu sebelum masuk gudang tidak boleh melebihi 4 darjah. Hantar ikut kenderaan berpendingin ke daerah Lin. Esok pagi jam 8. Saya mahu di kantor pasaraya. Hanya buah kita sahaja yang ada. Jangan kacau lagi, nanti patah pula. Kereta ni bila nak bergerak? Lau Li tak boleh buat kerja ni. Suhu mencapai -16 darjah Celsius. Clutch truk ni dah hampir beku. Jalan utama depan tak ada jentera bersihkan salji langsung. Mesti sangkut sini semalaman le kita. Kena tinggal semalaman, 2,000 kotak buah ni. Semua dah masuk dalam kotak kabut nipis je. Dah letak-letak penebat haba langsung. Kena hadap angin sejuk kat luar semalaman ni. Apple bintang sin dalam tu nanti. Memang beku keras macam batu le. Gerak le, kenapa tak gerak? Lauli, awak tahu tak? Amaran liwat penghantaran kad sistem saya, dah naik merah dah. Kalau sebelum jam 12 tengah malam ni tak tekan hantar. Platform nak tolak wang jaminan platform saya 20,000 terus. Cik Jau, jangan sembang pasal wang jaminan awak dulu. Kita sembang pasal duit tunai dulu. Sebelum naikkan barang tadi, duit 30,000 kos pembungkusan yang janji tu. Bila nak transfer masuk sebenarnya? Orang kampung beli kotak, upah pekerja angkat barang. Semua keluar duit poket sendiri dulu. Barang dah masuk dalam truk dah ni. Wang pendahuluan dari pihak awak. Patutnya kena transfer masuk dulu le. Apalagi nak sembang pasal duit? Pembeli belum terima barang. Duit semua tertahan dalam akan platform. Sekarang jalan dah tutup. Status logistik tak update. Saya pun tak boleh keluarkan duit. Awak ingat saya punya bank ke? Macam tu tak boleh le. Dulu masa Yan Feng ambil barang. Muat naik barang, mereka bayar separuh. Keluar kampung baru setelkan baki. Kalau ditahan macam ni, ambil masa sampai setengah bulan. Lepas ni kami yang keluarga kecil ni. Semuanya duit hasil kerja keras. Betul tak boleh tunggu. Nak cari untung besar. Kena ikut peraturan platform besar. Yan Feng buat pemborong tradisional. Dia untung dari selisih harga kamu. Memang dia bagi duit tunai. Saya bawa kamu buat jualan runcit. Jual runcit ada tempoh selepas jualan. Ada tempoh pemulangan dan bayaran balik. Kalau kamu rasa tak boleh tunggu, baiklah. Saya batal semua pesanan sekarang. 1 lori buah ni, kamu kena bawa balik sendiri. Cukup tak? Setuju tak? Kalau rosak akibat beku macam mana? Ipal ni tahan sejuk. Ketanam 20 tahun. Tak faham ke? Lauli, tengok betul-betul buah ni. Buah ni berpeluh teruk. Sejuk dan panas berganti-ganti. Apple akan ada masalah tak? Boleh jadi apa masalahnya? Yan Feng dulu memang sengaja cari salah. Sebab tu dia pakai filem penebat tu. Ini buah gula dalam buah jadi lembek. Potong nampak lagi cantik. Cepat tutup kotak. Tapi dasar kotak ni semua lembab. Pita pelekat tak melekat kuat. Tarik je terus terbuka. Kotak nipis macam ni. Angin sejuk meresap sampai ke tulang. Kalau macam tu lilit lagi 2 pusingan. Bila jalan buka, beberapa lori boleh keluar berturut-turut. Cik Ja dah cakap. Asalkan pesanan keluar. Baki kerja kampung jadi urusan logistik. Kita cuma hantar je. Dan suhu ekstrim. Sangat sejuk atau sangat panas. Mengecut. Bila panas, mengembang pula. Apple bintang sin yang rapuh ni. Dalam tarik tali fizikal yang gila ni. Satu-satu pun retah. Setiap lori semuanya pada suhu tetap 4 darjah Celsius. Masuk tepat pada masa, satu kumpulan. Yan Feng ada masalah. Katakan jaman kad sebelah meletup. Macam mana meletupnya? Kumpulan pertama penghantaran ekspres. Pesanan satu bandar baru saja ditandatangan. Cuba tengok bahagian komen ni. Dah jadi macam padang pembakaran sepenuhnya. Penipu. Penipu besar. Inilah yang korang puji sampai surga, Bintang Sin.
Potong J. Semua hitam dan pahit. Itu kes kematian fizikal bahan. Jenis Apple bintang sin ni. Sekali kitaran sejuk panas bertukar terlalu laju. Bahagian berhidrasi akan mula runtuh awal sekali. Lepas tu cepat fermen pula. Yan Feng, cepat tengoklah buku bawah ni. Saya pun baru je terima sampil ni. Belum potong pun dah nampak hitam. Biasa macam ni. Saya pun baru dapat. Satu Belum kali dua potong belas 8 hitam. biji. Memang selalu jadi macam Semua ni. ni kena Satu kotak penyakit 12 black biji. heart. Tak sangka boleh jadi Inilah hitam macam bantuan ni. untuk Rata petani. Ya, barangan dari kampung Kingyan. Bila jadi rosak sampai macam ni, Nak guna barang lama palsukan baru ke? bayar balik duit. Kalau tidak kami komplain ke platform sampai kedai ditutup. Semua, jangan beli. Bayar balik duit. Kalau tidak kami komplain ke platform sampai kedai ditutup. Semua, jangan beli. Sekarang ini baru permulaan. Lori pertama dah keluar 2,000 kotak. Semua ni terdedah angin, beku semalaman. Lepas tu dihangatkan pula di pusat pemindahan. 2,000 kotak ni semuanya rosak. Lau Li mesti belum tengok telefon lagi. Dia tadi masih di grup kampung. Hantar gambar berbangga-bangga. Kita nak bongkarkan atau tak? Api dah sampai ke kening. Dia sendiri nanti akan bangun marah. Sebagai jiran dan saudara dia, bila semua jiran dikepung notis pemulangan, barulah dia akan faham. Saya jual 1, 5 RM memang harga islas. Di luar tingkap, matahari senja muram. Arah kampung Kingyan sunyi sepi. Gelombang pemusnahan pertama sudah bergerak ikut rangkaian penghantaran. Balik dengan ganas melalui talian penghantaran. Menuju ke kampung gunung yang dah tiada jalan untuk kembali. Hari ke-5, petang. Dapur arang di kampung Kingyan dah lama padam. Di udara, tercium bau epal busuk yang terbakar. Mengeluarkan aroma masam, manis loya dan busuk. 2,800 pesanan mohon bayaran balik. Cik Jau, kenapa nombor ni masih melonjak? Bukannya awak kata dah dapat tekan? Tekan, saya guna apa nak tekan? Satu internet penuh gambar Apple Black Hat. Platform tadi dah terus tutup kedai saya. Duit barang 120,000 dalam akan saya. Dengan wang jaminan 50,000. Semuanya kena beku. Duit mana? Mana duit tunai 3.51 jen yang dijanjikan tu? Kami semua 2 hari ni tak tidur langsung. Anak lelaki kedua saya. Duit minyak lori angkut barang pun masih terhutang. Duit nak bayar stesen minyak mana? Masih ada hati nak minta dus hak saya? Tengok betul-betul. Ini surat denda dari platform. Sebab kadar buah rosak melebihi 70%. Platform dakwa saya hantar barang palsu. Menipu pelanggan. Selain buat bayaran balik. Setiap pesanan kena denda RM3 lagi. Siapa nak bayar denda 20,000 ni? Itu sebab kurir yang awak cari ada masalah. Buah masa hantar LOJ. Rosak dalam jalan sebab suhu naik turun. Itu semua sebab jauman man. Awak kan host siaran langsung terkenal. Awak kena tanggungjawab. Dalam kontrak ditulis jelas-jelas. Kualiti produk sepenuhnya tanggungjawab pihak pembekal. Produk ni tak tahan sejuk. Pembungkusan tak menepati standard. Akibatnya tuntutan lepas jualan meletup. Lau Li, aku belum bercakap dengan kau lagi. Bayar kerugian kedai aku dulu. Sekarang selain timbunan buah rosak ni, kampung korang kena tanggung juga. 50,000. Bayaran perkhidmatan teknikal siaran langsung RM10,000. Dan 6,000 caj penghantaran yang dah berlaku. Apakah cakap? Kita masih kena bayar kau lagi ke? Bodoh ke? Aku ubah tim operasi. Beli trafik untuk bilik siaran langsung. Bayar muki kepada syarikat penghantaran. Semua tu duit juga. Sekarang kedai aku dah dibekukan. Hutang ni korang mesti selesaikan sekarang. Kalau tidak, bahagian undang-undang aku hantar surat peguam petang ni. Kami akan tutup akan kampung korang. Kau nak paksa kami mati ke? Buah dah rosak. Duit tak dapat. Kena tanggung lagi 50,000 dengan kau. Jang mama, kau langsung tak ada peri kemanusiaan ke? Peri kemanusiaan tu boleh ditukar jadi berapa ringgit? Kami kena tanggung kerugian dekat sini. Aku lagi banyak rugi. Berhenti. Hari ni kalau aku ni tak jelaskan, kau tak boleh pergi. Macam mana ni? Ini penahanan haring. Aku tengah rakam ni. Lau Li, cuba gerak sikit. Cubalah. Polis boleh sampai sini dalam setengah jam. Kalau barang rosak terbuang kat tangan kamu, memang pasal sendiri. Siapa suruh kamu tamak? Siapa suruh kamu kedekut nak beli kotak tebal? Tak sanggup pun nak belanja. Itu semua kamu yang kata nak jimat kos penghantaran. Tak bagi guna kotak tebal pun. Kalau aku suruh kemakan tahi, kemakan ke? Katu yang tanam buah. Tak tahu pula buah ni takut beku ke? Sekarang nak salahkan aku pula. Tak ada peluang langsung.
Lauli, hutang ni belum selesai. Tunggu je pangzilan dari mahkamah. Lauli, hutang kita dengan kilang pembungkusan 50,000. Esok tempoh akhir bayar. Sewa beberapa lori pertanian tu. Belum lagi duit upah kerja orang ramai. Macam mana nak bayar? By the time you turn back, rumah ni mungkin dah bukan macam dulu. Pergi cari Yan Feng. Pergi bandar, minta tolong Yan Feng. Uncle Lee, Yan Feng boleh tolong kita ke? Pergi sujud pun dia mesti tolong. Nyawa seluruh kampung ni, sekarang ni, semua tertumpu dalam kotak tebal yang pegang oleh Yan Feng tu. Dipegang kuat oleh dia. Xiao Feng, Encik Yan. Aku dah tahu katakan tengok saja tengok kampung kita hancur. Kau sebenarnya datang juga bawa lori. Akhir sekali kau tetap bawa lori. Saya balik sebab tak sanggup tengok kamu semua kerja setahun. Tapi langsung tak dapat hasil. Tentang pengkhianatan kamu dulu, saya dah maafkan, tak mahu ungkit. Tapi saya nak cakap terus terang dulu. Saya cuma ambil buah yang elok je. Buah yang rosak atau ada blik hat. Saya tak akan ambil walau sebiji pun. Oh, Alat pengukur gula. Sir Feng, kulitnya pun tak rosak. Ini semua biji yang elok. Dan, Ini pun biji yang elok juga. Ini sebab dekat dengan dapur tadi. Bahagian dalam mesti ada yang tak rosak. Manisnya belum turun. Strukturnya masih elok. Encik Yan, kalau awak rasa, masih ada buah yang elok bawah tu. Baiklah teruskan kerjasama. Kita akan keluarkan duit. Sekarang beli kotak hadiah 5 lapis. Susun semula dalam kotak hadiah. Hantar dengan lori besar. Beli kotak dulu. Buahnya dah jadi macam ni. Kau pakai apapun buat pembalutan. Masukkan dalam kotak kayu jen sinan pun. Ia tetap buah yang rosak. Encik Yan, jangan cakap macam tulah. Kita pilih yang elok dulu. Bukankah lepas tu boleh jual sebagai kotak hadiah? Saya tak mahu kotak hadiah. Tempoh untuk pesanan kotak hadiah telah kamu koyakan 3 hari lalu. Sekarang walaupun buah grade A pun, saya cuma bayar sebagai jualan runcit. Kalau macam tu. Kalau begitu kenapa kamu bawa 2 lori kosong besar untuk ambil apa? Ambil barang runcit. Hanya ambil yang bahagian bawahnya tak ada tanda blik hat. Barang runcit saja. 6,000 pesanan jauh man-man yang dipulangkan. Sudah mematahkan jenama bintang Zin Kampung Qingyan. Cap tu dah betul-betul hancur. Lau Li, kamu hari ini pergi pasar borong bandar provinsi, tengok-tengok sekeliling. Sebut je Kampung Qingyan. Lihat mana-mana pemilik gerai. Takkan dia tak usir kamu dengan penyapu. Semua saluran dalam negeri. Sekarang bila dengar pasal buah dari Kampung Qingyan, semua terus elak jauh-jauh. Saya masih ambil kira susah payah kamu menanam buah. Sebab itu saya datang nak ambil buah kamu. Kirim ini buah yang rosak. Kalau dibiarkan kamu terus jual merata, tahun depan seluruh daerah ini hilang reputasi jenama Apple. Betul-betul musnah. Itu urusan kampung kita. Apa kena mengena dengan Encik Yan? Kenapa kamu ambil peduli hal itu? Saya hari ini bawa lori datang untuk buat proses pengkelasan paksa dan bersihkan pasaran. Saya lindungi pasaran besar. Reputasi itu lagi penting. Ia adalah hasil tuaian kamu setahun. Kalau nak basuh, basuh saja. Asal buah yang elok, kau boleh ambil. Asal boleh tukar jadi duit, kira okey. Xiao Feng. Berapa harganya? RM50. 50 sen? Xiao Feng. 3 hari lepas, kau masih di halaman ni.
Tawar 1.5. 50 sen tu, nak kader kos turun kebun semborajon pun tak cukup. Upah orang sarung beg plastik pun tak sampai. 50 sen sejin? 50 sen? Yan Feng, kau ni macam merompak. Kau ambil kesempatan waktu kami tengah susah. Niat kau, macam mana boleh lebih gelap dari si penipu jauman mantu? Tak puas hati? 3 hari lepas, saya bagi 1.5. Itu harga jaminan ikut kontrak. Itu untuk tanggung kerugian buah rosak korang. Yang kader risiko pengangkutan. Sekarang, kontrak tu kau koyak sendiri. Nama baik ni dah korang hancurkan sendiri. 50 sen ni harga pasaran sekarang. Jauh man-man dah desa korang bayar 50,000 denda pelanggaran kontrak. Kos korang upah orang muat barang. Dalam akaun semua penuh hutang. 50 sen ni cukup untuk korang settle semua hutang. Supaya tak payah waktu perayaan tahun baru ni. Kena lekat notis rampas dari mahkamah. Selain aku, satu provinsi ni tak ada orang berani terima. Epal Kampung Kingyan. Saya bawa cuma 2 lori ni. Cuma muat petang ni je. Bawa orang pergi selongkar bilik bawah tanah. Yang tak beku, simpan. Potong satu-satu untuk periksa. Nak jual, naik lori dan timbang. Bayar tunai terus. Yang rasa harga rendah, tinggal kat halaman untuk jadi baja. Yang elok semua dah angkut. Baki beberapa ratus tani. Nak biar reput je dalam tanah ke? Ya Allah, macam nak bunuh hidup kami ni. Encik Yain, mari berangkat. Semua barang rencam dah keluar dari lorong. Baki yang tinggal ni, semua ni sisa buah yang rosak teruk. Satu sawat pun lagi membuang masa. Satu sawat pun membuang masa apple. Lauli, Yan Feng, Lauli. Awak pun dah dapat duit. Dah tunjuk berlaga. Masih nak tengok kami susah macam mana? Pengurus, kilang Jo. Lini pengeluaran kilang pengekstrakan jos awak tu. Masih boleh buka sebelum tahun baru ke? Yan Feng memang akan buka. Tapi sekarang bahan mentah dah hampir cukup. Kenapa masih ada buah buangan kat tangan awak? Bukan buah buangan. Ini buah jenis double show tinggi gula. Buah macam ni tak sesuai dijual sebagai buah segar. Tapi kadar perahan jusnya tinggi. Tahap gulanya masih boleh pakai. Kau nak kereta? Yan Feng, kau main-main dengan aku kau. Kalau buah yang rosak bekutu dah naik kulit, satu beg jos bekat aku rosak terus. Hutang campak-campak macam ni, tak ada orang berani tanggung. Bukan naik kulat pun. Tu perubahan fizikal sebab beza suhu. Aku baru buat ujian rawak tadi. Tahap keasidannya dah sampai had maksimum. Kandungan pektin pun tengah paling tinggi. Aku akan gerakkan lori. 2 sen sekati, aku hantar terus depan pintu kilang kau. 2 sen je, Yan Feng, tulah kos muat turun. Tol, dengan penghantaran tempatan pun. Kau sendiri kena tanggung kos minyak lagi lah. Kau dah jili ke? Jangan cakap kosong. Kalau nak, aku suruh orang muat. Kalau tak nak, aku lalu depan kilang kau je. Terus aku gantung telefon. 2 sen sekati. Asal tak hancur jadi bubur dan tak naik kulat putih. Semua aku masuk forklift terus. Kilang pengekstrakan jos beli bahan mentah je. 2 sen. Buah black hat macam ni pun boleh jual? Kilang jos nak air buah dan gula buah. Bukan rupa buah kau tu. Harga ni cukup untuk tutup hutang kampung korang dengan kilang kotak. Dan bayaran beberapa orang pemandu. Bila dah selesaikan hutang, tahun depan korang masih boleh tanam semula. Sel Feng. Kamu sedang selamatkan akar kampung kita. Pakcik tadi baru saja marah kamu. Bukan aku nak selamatkan korang. Aku takut tahun depan bukit ni akan kosong. Aku tak ada tempat nak terima buah grade A. Pergi. Panggil lori tiper dari kampung sebelah. Tarik datang sini, jangan pakai bakul lagi. Sekop terus. Bersihkan tapak sebelum gelap. Perlahan sikit, jangan campur tanah. 2 maupun tetap duit. Akhirnya, boleh tutup lubang 50,000 yuan tu.
Abang yang kali ni yang uruskan, kita bukan saja tak untung, malah kena bayar lori tipper. Izan tanjakan pendek 2,000 yuan. Kos bantu petani ni agak besar tak? 2,000 yuan. Beli hub eksklusif kawal kawasan pengeluaran. Tak mahal. Hari ni 2 mau ni. Adalah untuk beli peraturan mereka tahun depan. Lepas ni aku suruh diorang tanam ikut aku. Mereka kena ikut. Ini dipanggil premium risiko. Dan, Urusan Yan Feng ni. Boleh tak bagi semua tengok dulu? Supaya semua ada gambaran dalam hati. selesai kira, pergi jumpa pihak kewangan. Lepas clear, balik kebun dan potong pokok. Abang Yan balik ke Pekan. Kembali ke pejabat. Mulai esok, saluran dari daerah sekitarnya dan pasar raya kena diurus. Pengurus wang di bahagian selatan bandar, kawasan provinsi, pengziukan, dia tunggu di luar 2 jam dah. Bukankah dia sebelum ni kata, Apple Hongfu dari bandar sebelah jual cuma 3 RM sebiji? Tak nak sambung kontrak bekalan dengan kita ke? Itu cerita dulu le. Sekarang pasaran Bintang Sin dalam seluruh provinsi, hanya barang kita je yang datang dari daerah sebelah. Kirim yang Tuan Lau Chin aturkan tu, tak ada yang rosak akibat beku. Pengurus wang, di sana dia ambil barang murah orang lain, tapi semalam pihak bandar suruh tarik dari rak. Sekarang kantor dia separuh kosong. Dia tengah tunggu barang kita datang untuk selamatkan situasi. Biar dia tunggu lagi setengah jam. Bisnes yang tak serius. Buatnya membazir tenaga J. Encik Yan, Tuan Yan, Bos Yan. Betul-betul minta maaf. Beberapa hari lepas saya buat silap. Tertipu oleh geng pengumpul kampung yang datang jual saja. Mereka menipu pandangan saya. Lihat 3 pasar raya besar di kawasan selatan tu. Kekurangan untuk musim perayaan masih tinggal 30 tan. Anda kena tolong kawan-kawan sekali. Pengurus wang. Apple 3 RM sebiji memang susah nak jual. Lebih-lebih lagi kalau jenis yang ada isi rosak tu. Mana boleh lawan pilihan ketat Encik Yan punya barang. Sekarang seluruh negeri dah tahu. Hanya buah di tangan Yan Feng bila dipotong. Nampak jernih. Harga boleh dirunding. Kita ikut 1.8 RM1, setuju? 1.9 RM tunai dulu. 1.9 RM tunai dulu. Lagipun, mulai sekarang standard pemeriksaan bahagian pembelian kamu kena ikut seperti dalam kontrak saya. Ikut proses pengkelasan. Buah yang tak capai standard saya tak dibenarkan masuk kaunter. Tak boleh dicampur jual dengan barang saya. Nak tanda tangan atau tidak? Encik Yan, awak nak ambil alih hak pembelian kami? Saya cuma nak jaga jenama saya. Kalau awak tak tanda tangan, keluar, belok kiri ke Kampung Kinyan. Dalam halaman, masih banyak buah untuk Jos, jual 0.20 RM1. Pergi tengok sendiri. Kontrak. Kontrak pilihan Encik Yan. Tengok ni, Boleh tak sambung satu untuk kampung kita? Walau harga dipicit lagi 0.20 RM pun okey. Asalkan awak sudi ambil buah kami. Kontrak lama batal. Ini yang baru. Mulai tahun depan, Kampung Kinyan tak lagi ada sumber buah bebas. Masa penggunaan baja racun, pembalutan, dan masa pemangkasan. Semua ini akan dibuat oleh juru teknik saya. Mereka akan masuk dan menyelia secara seragam. Ini bermakna kami ambil alih pengurusan tanah untuk Encik. Tanah tetap milik kamu. Tapi buah ikut piawaian saya. Siapa berani tambah bahan tanpa kebenaran? Atau kutub awal untuk rebut tempoh penghantaran? Denda pelanggaran kontrak ialah 3 kali jumlah pembayaran pembelian setahun. Saya dah ambil alih 1 kawasan pengeluaran sekali. Itu semuanya untuk menghalau lalat-lalat yang tak faham peraturan. Bersihkan habis. Tahun depan, Kampung Kinyan hanya boleh ada 1 suara. Faham? Encik bawa kami ke jalan yang betul. Tanda tangan sini. Tahun depan kamu semua jadi orang di pangkalan pilihan Yan Feng. Koyakan tanda tangan ni, maka kamu akan jadi bahan mentah untuk kilang pengekstrakan Jos seterusnya. Lau Li, kau ketua kampung, kau mula dulu.
Kampung Kingyan, Daerah Lin, buah-buah terbaik dalam kawasan ratusan kilometer. Semuanya berada di tangan kita sekarang. Kita nampak macam tamak, betul tak? Memang terlalu kejam. Berniaga bukan macam jamuan makan. Tiada monopoli, tiada piawaian. Tiada piawaian. Orang-orang ni, lambat laun akan ditarik oleh satu lagi jauh. Dibawa perlahan-lahan terjerumus ke dalam lubang. Saya bukan nak kejam. Saya tengah pasang pagar terasi untuk tanah rosak ni. Pasang keping pagar terasi. Beritahu pihak logistik. Esok pagi jam 6. Kumpulan kota hadiah berkualiti, terasi akan bergerak tepat masa. Beritahu semua. Pelanggan, tahun ni Bintang Zin. Hanya terima label saya. Yan Feng, 3 lori terasa dia pun dah siap dimuat. Lau Chin dari daerah Lin tapi dah tepuk dadai. Janji nak kembangkan ladang tahun depan. Semua ikut arahan kita. Bahagian selatan, pengurus wang lagi ekstrim. Demi nak rebut baki stok terasa ni, dia berjaga di depan gudang semalaman. Takut orang lain rembat. Ha! Itu Lau Chin punya pasal. Sebab tambahan 0.2 yuan je untungnya. Pengurus wang pula. Tak rasa harga 91 kita ni mahal langsung. Mana berani haha. Pengurus wang kata, sekarang di pasaran, kecuali yang ada label pilihan Yan, Bintang Sin, kalau dibelah, separuh isinya hitam, dia merayu bagai nakrak. Baru dapat 20,000 kotak ni. Kata itu prestasi yang menyelamatkan dia tahun ni. Encik Yan. Yan Feng. Itu Lauli, dia dah kerja sini 3 hari 3 malam jaga shift malam. Cukup bagi makan saja. Bagi sedikit ezon kerja lebih masar. Kerja berat apapun dia buat. Dia kata 2 anak rumah tu bergaduh. Ada orang yang cedera. Di pihak Jamanman, dia pula asyik mendesak bayar yuran perkhidmatan teknikal. Betul rumah tu dah tak terberas nak masak. Yan Feng, nak saya pergi ke sana? Suruh dia balik ke bilik rehat minum air panas dulu. Tak perlu, dia pekerja sementara saya, bukan pakcik saya. Bukan makcik saya. Suruh dia kerja saja. Bayar ikut peraturan. 1 sen pun jangan bagi lebih. Encik Yan hantar pek terakhir dah gerak. Saya datang fast nak hantarkan mereka. Perjanjian pengurusan 3,000 mu tanah tahun depan. Saya balik terus akan tanda tangan. Semua pembelian import pertanian daerah ni akan ikut piawaian Encik Yan. Amaran Lau Chin dah diletakkan di awal. Tahun depan kalau ada sebiji buah, yang bila dipotong isi dia hitam, wang harga jaminan setahun kamu, saya tak akan simpan walau 1 sen pun. Ya, peraturan tuan memang nyawa kami. Lepas ni siapa berani sembunyi tambah ubat atau kerja menekan masa, tak payah tuan cakap lagi. Saya akan terus bajak tanah dia dulu. Lau Chin, pengurus wang, dan juga Lau Li. Awak rasa sekarang mereka macam mana dengan saya? Lebih rasa benci ke? Atau lebih rasa takut? Mungkin kedua-duanya benci dan takut. Tapi tanpa awak, mereka tahun ini memang akan susah. Mereka yang benci saya. Tak bagi mereka melabur, cuba nasib. Yang takut tu, mereka takut saya tak ajak mereka John. Apple ni pun sama. Lingkaran lut sinar tu, Bintang Zin. Siapapun nampak, rasa macam manis je. Macam intipati. Tahu tak macam mana benda tu jadi? Itu bila buah kena suhu beku yang ekstrem. Tisu isi buah dipaksa sampai hampir hancur. Gula terkumpul paksa kat situ. Parut perjuangan untuk hidup. Skim kebenaran industri. Juga sikapnya macam tu. Sifat manusia macam ais hatu. Nampak jernih. Tapi rapuh, sentuh je tumbang. Hanya lapisan luar yang sejuk dan keras. Peraturan yang ketat. Barulah dapat lindungi rasa manis tu. Kalau isi buah tak ada peraturan. Yang manis boleh jadi black hat, rosak. Kekerasan Yan Feng walau kejam, tetapi memang telah selamatkan identiti industri setempat. Biar tahun depan, semua ada sumber pendapatan yang stabil. Encik Yan, tengok, matahari dah terbit.